Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Johor bangkit, tolak kluster mahkamah. Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub menegaskan bahawa sangat penting bagi semua parti-parti yang membentuk barisan pembangkang Pakatan Harapan bersama dengan Muda, Pejuang dan Warisan untuk membuat satu kata sepakat bahawa UMNO dan Barisan Nasional adalah musuh utama. Oleh yang demikian, pemimpin-pemimpin antara kita haruslah memiliki kesabaran, kebijaksanaan, sikap yang terbuka bagi memastikan matlamat bersama ini akan dapat kita capai menerusi rundingan kerusi yang tentunya akan dibuat serta dimuktamadkan secara bijaksana. Seterusnya, meyakinkan rakyat bahawa kita mempunyai satu pasukan yang kuat untuk melawan UMNO Barisan Nasional, katanya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, strategi dan percaturan Pakatan Harapan dalam menghadapi pilihan raya negeri Johor umpama menarik rambut dalam tepung. Rambut tidak putus, tepung juga tidak berserak. Maka kita harus berhati-hati dengan kesiapsiagaan pasukan kita. Apa yang telah berlaku di pilihan raya negeri Melaka dan juga pilihan raya negeri Sarawak, kita pelajari segala kelemahan, kita fikir muhasabah di mana silapnya percaturan kita. Justru kita tidak boleh mengizinkan UMNO dan Barisan Nasional mengulangi kejayaan itu di bumi Johor, tegasnya. Beliau berpendirian bahawa UMNO yang syarat dengan pemimpin-pemimpin yang terlibat dengan isu kleptokrasi dan kluster mahkamah harus dinyahkan daripada terus mendapat kemenangan besar di negeri Johor. Perkara yang sangat penting untuk kita sedari ialah jangan sekali-kali kita diizinkan untuk menjadi ejen oleh tangan-tangan yang tidak kelihatan, yang mahu melihat kita berpecah, yang mahu kita bertempur sesama sendiri, dan sekiranya ini berlaku di kerusi-kerusi yang kita tandingi, maka kita akan kalah semuanya. We are going to fall into pieces. Maka mereka akan ketawa besar dan UMNO sekali lagi akan menjarah dan mentadbir negeri Johor, ujar Ahli Parlimen Pakatan Harapan pula itu. Menurut beliau, susulan pemerkasaan terhadap undi 18, bilangan pengundi di negeri Johor telah mencatatkan pertambahan sebanyak kira-kira 28% dengan jumlah pertambahan pengundi muda sekitar 700,000 orang. Justru kita harus dilihat sebagai satu pasukan utuh yang mampu mengembalikan keyakinan anak muda terhadap sistem demokrasi yang telah dirosakkan oleh sesetengah pihak sehingga menyebabkan ketidakstabilan politik tanah air. Tambahnya, keperluan untuk memenangi pilihan raya negeri Johor ini lebih kritikal lagi kerana ia dikatakan akan menjadi cerminan pilihan raya umum ke-15 nanti. Maknanya, kemenangan UMNO BN di Johor adalah kemenangan kluster mahkamah dan gerombolan kleptokrat yang terpalit dengan skandal One Malaysian Development Berhad, 1MDB. Sosok ini menurut Ahli Parlimen Pakatan Harapan Iskandar Puteri, Lim Kit Siang, berhasrat menjadi Perdana Menteri lagi. Kit Siang berkata, di New York, Roger Ng, bekas Ketua Pegawai Bank Goldman Sachs di Malaysia, sedang menghadapi perbicaraan rasuah atas dakwaan membantu melakukan pengubahan wang haram bernilai ratusan juta dolar yang dirompak daripada dana kekayaan negara 1MDB dan merasuah pegawai di Malaysia untuk mendapatkan peluang perniagaan. Roger Ng didakwa atas 3 pertuduhan pengubahan wang haram dan melanggar undang-undang anti rasuah. Menurut Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ, Goldman Sachs Group Incorporated New York dan anak syarikatnya Goldman Sachs Malaysia Sdn Bhd GS Malaysia telah mengaku bersubahat melanggar Akta Amalan Rasuah Asing FCPA berkaitan dengan skim untuk membayar rasuah lebih 1 bilion US dollar kepada pegawai Malaysia dan Abu Dhabi bagi mendapatkan perniagaan yang menguntungkan Goldman Sachs.
termasuk peranannya dalam menaja jamin kira-kira 6.5 bilion US dollar dalam 3 urus niaga bond untuk 1MDB yang mana bank tersebut memperoleh yuran ratusan juta. Goldman Sachs bersetuju pada tahun 2020 untuk membayar penalti lebih daripada 2.9 bilion US dollar sebagai sebahagian daripada resolusi yang diselaraskan dengan pihak berkuasa jenayah dan sivil di Amerika Syarikat, United Kingdom, Singapura dan tempat lain. Kata Kit Siang, bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak merupakan individu yang paling bertanggungjawab terhadap skandal 1MDB yang digambarkan oleh Peguam Negara Amerika Syarikat ketika itu, Jeff Sessions, pada persidangan antarabangsa pada Disember 2017 sebagai kleptokrasi yang terburuk. Beliau mendakwa Najib sedang berkempen untuk kembali sebagai Perdana Menteri ke-10 atau ke-11. Suka tak suka, kita harus mengakui bahawa skandal 1MDB adalah kegagalan terbesar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam sejarah negara. Mereka gagal menyelesaikan kebejatan yang berlaku sehingga Pakatan Harapan berjaya menubuhkan kerajaan dan membawa mereka yang terpalit dengan penyalahgunaan kuasa besar-besaran ini ke muka pengadilan. Namun, bukan Pakatan Harapan yang menjatuhi hukuman ke atas Najib, tetapi dua peringkat mahkamah iaitu Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Pada 28 Julai 2020, Najib Razak dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit selepas didapati bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram dana 42 juta ringgit milik SRC International Sendirian Berhad. Pada 8 Disember 2021 pula, Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada panel 3 hakim yang diketuai Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil bersama-sama Hakim Datuk Has Zanah Mehat dan Hakim Datuk Wazir Alamaidin Mira memutuskan untuk menolak rayuan yang dikemukakan oleh Najib Razak ke atas keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur itu. Mahkamah Rayuan tidak dapat menerima penjelasan Najib Razak bahawa semua tindakannya berkaitan SRC International Sendirian Berhad adalah demi kepentingan negara. Dalam penghakiman yang dibaca, Ketua Hakim Mahkamah Rayuan, beliau berkata, tiada kepentingan negara di sini, hanya memalukan negara. Mahkamah Persekutuan merupakan talian hayat terakhir dalam proses undang-undang bagi mengelakkan hukuman penjara bagi Najib Razak. Kini, Najib Razak berhadapan dengan 4 tuduhan salah guna kuasa dan 21 tuduhan pengubahan wang haram melibatkan dana 1MDB sebanyak 2.28 bilion ringgit. Justru, semua pemimpin pembangkang yang mengaku menolak kleptokrasi dan kluster mahkamah seharusnya bersetuju dengan seruan Salahuddin supaya duduk bersama dan berunding untuk menghalang watak utama dalam skandal 1MDB ini kembali menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10 atau ke-11. Hanya dalam kesatuan, kemenangan boleh dicapai. Jangan cakap saja kononnya melawan rasuah dan kleptokrasi, tetapi saling menghalakan senjata kepada rakan sendiri. Perikatan Nasional dan Barisan Nasional gagal bukan kerana serangan COVID-19, tetapi kerana kebebalan pemimpin sendiri. Negara-negara ASEAN yang menjadi jiran kita semuanya diserang COVID-19 termasuk varian Omicron. Tetapi pelaburan langsung asing FDI tetap mencari negara-negara tersebut sebagai tapak baharu. Malaysia hilang daripada radar perniagaan antarabangsa adalah salah pimpinan dan penasihat-penasihat mereka yang menghabiskan wang hasil usaha keringat rakyat. Malaysia jauh ditinggalkan oleh jiran-jiran kita bermula dengan langkah Sheraton pada hujung Februari 2020. Data-data yang dikeluarkan oleh agensi antarabangsa seperti the United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD jelas menunjukkan prestasi buruk di negara ini dalam menarik FDI untuk membina tapak di sini. Berapa banyakkah 2.28 bilion ringgit yang didakwa sudah dijarah dalam aktiviti pengubahan wang haram itu? Jika kita perlu 20 juta ringgit untuk membina sebuah sekolah, kita sudah berjaya membina 114 buah sekolah dengan dana sebanyak 2.28 bilion ringgit. Dengar cakap enggang, makan buah beluluk. Kalian habiskan sendiri pesanan orang tua-tua kita itu. Johor bangkit. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.